Sesungguhnya kami lemah ya Allah, kekuatkan kami. Kami jahil ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami. Ya Allah, kebukakan pintu hidayah kepada kami semua ya Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Lihatlah yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah yang mulia, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah ria, sadar diri hati, dunia jangan sampai akhirnya kembali kepadanya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang saya hormati kekanda saya Abang Ngah. Kalau kami dalam TV dikenali sebagai Abang Ngah, Abang Long, Abang Cik, Abang Tiri. sorry. Dan terima kasih kepada Abang Ngah kerana berkongsikan lagu sehingga lagu itu menjadi sumbang. Terima kasih, alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada yang berhormat Datuk Haji Najmi Esko Agama Negeri Kedah, SUSK Datuk Esko Agama Kedah, Encik Mazlan, Mat Isa, Encik Fairuz, dan semua yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak kuat lagi, kita kena bagi kuat dataran helang pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, kita bukan nak bergembira sangat, tetapi kita nak santai-santai saja pada malam ini. Malang yang mana kita tahu di negeri Selangor dan Pahang ditimpa pelbagai musibah. Alhamdulillah, bantuan-bantuan yang daripada Kedahnya, daripada Kelantan, Terengganu telah sampai insya-Allah kepada mangsa-mangsa di negeri-negeri terlibat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada negeri Kedah, khususnya orang Langkawi yang juga tak lekang untuk berkongsi rezeki kepada mangsa-mangsa yang ditimpa musibah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya sebagai orang Selangor mengucapkan ribuan terima kasih mewakili orang Selangor juga. Walau bagaimanapun, insya-Allah pada malam ini kita menyambut tahun baru dengan bermuhasabah. Berkata Ali bin Abi Talib, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita pakat-pakat dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Bila? Apabila kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah pada malam ini ada 3 orang yang tak asing dalam negara kita. Bahkan Singapura pun kenal, Brunei pun kenal, orang Thailand pun kenal, alhamdulillah.
Jadi insyaAllah pada malam ini 3 orang panel ini akan dimulai dengan Abang Nah kita. Tak lain dan tak bukan yang berbahagia Ustaz Haslin Bollywood. Siapa tak kenal beliau, suara dia tu sebabnya Allah bagi rezeki lah. Perut menandakan suara sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua, saya tak lain dan tak bukan Abang Long saya. Satu-satunya makhluk yang suka jerkah. Ada jemaah yang terkencing ketika Jumaat. Semua salah dia. Dan insyaAllah malam ini Abang Allah akan berkongsi dengan tuan-tuan perempuan pengalaman sedikit tazkirah untuk kita sama-sama bermuhasabah. Dan yang ketiga tak lain dan tak bukan abang tiri kami semua, saudara Syamsul Debat, datang daripada Negeri Sembilan dan suara dia tu siapa tak kenal. Kalau dia berbahasa, bahasa dia tu orang tahu dah dia daripada Negeri Sembilan. Dia orang Negeri Sembilan, dia tak panggil Negeri Sembilan. Kita je panggil. Mereka panggil Miss Sembilan. Betul ya? Ha? Kau? Pendek kan? Apa pendek? Nis 9. Nis 9. Oh, dia ada makhraj dia. Baiklah tuan-tuan, saya nak terus kepada Abang Ah dulu lah. Kita bagi Abang Ah sebab dia dah mula dengan apa? Dengan nasyid daripada Abang Iwan. Jadi insya-Allah pada malam ini Abang Ah mungkin kita boleh mukaddimah perbincangan kita dengan tajuk mana milik kita. Sebab ada orang dia alpa. Bila ada pangkat, dia rasa dia hebat. Bila ada duit, dia rasa dia hebat. Bila umur panjang, dia rasa dia hebat. Bila ada anak, dia rasa dia hebat. Dia tak tahu bahawa semua ini adalah pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang abang, macam mana ni kita nak bagi tahu kepada umat manusia kita pada hari ini agar tahun baru ini kita bermuhasabah, agar tidak menganggap semua yang kita punya ini adalah kita punya secara mutlak. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih adinda kami naik sebagai Abang Cik Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim selaku moderator kita pada malam ini, kepada barisan panel Abang Long Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun, dan kepada Ustaz Syamsul Debat di pojok sana, dan yang berhormat Exco Kerajaan Negeri Kedah, Tuan Pegawai Daerah Langkawi, dan khususnya tef-tef jemputan di kalangan rakyat ataupun penduduk di Langkawi, pengurusi-pengurusi dan kuasa kampung, dan seterusnya kepada barisan kepimpinan masyarakat. Yang diraihkan pada malam ini ialah ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Apa saya dengar apa khabar semua? Sekali lagi apa khabar semua? Okey, kita ubah sikit sebelum jawab baik, kita jawab alhamdulillah, boleh? Apa khabar semua? Kita kena ubah ni. Datuk insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi nafas atau peluang hidup di atas muka bumi Allah ini. Cuma tajuk kita pada malam ini ialah tentang mana milik kita. Kita jadi perasan hebat, perasan kaya, perasan berpangkat, perasan berkuasa tinggi, perasan kita ni mewah harta banyak. Sebab apa? Sebab tanda kalimah alhamdulillah itu ngomong wong Jawanya orang eneng dalam hatinya. Dalam hati tidak ada kalimah, dalam bahasa mudahnya
nak memuji Allah, banyak orang puji diri sendiri. Bila manusia perasan dalam bahasa mudah, dia yang terbaik bermakna hati dia ada masalah. Lepas tu orang putih kata, be the best, don't feel the best. Dalam hidup kita ni tak ada siapa-siapa punya melainkan Allah. Sebab itu kita dalam hidup ialah buatlah yang terbaik, jangan duk perasan kita paling baik. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada adik yang hafaz Quran bagus, alhamdulillah, cakap itu cukup dah. Alhamdulillah, hafaz yang paling baik, tapi jangan merasakan diri kita yang terbaik. Kalau ada di sini mereka yang berpangkat, rasakan, buatkan yang terbaik, tetapi jangan ada perasaan mengatakan aku ni adalah yang paling baik. Sebab yang paling baik pemiliknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di langit dan di bumi itu semua adalah lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, bukan milik sesiapa. Kita milik Allah, kepadanya lah kita akan dikembalikan kepada Allah. Bukan itu je. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah lah yang ada di bumi, yang ada di langit. Yakhluqu ma yasha, punya pasal Allah lah, biarlah ke Allah lah. Dia nak buat apa Allah punya suka. Ada orang berkahwin, yahabu liman yasha'u inasa. Dalam surah Asy-Syura ayat 49 disebut, ada orang berkahwin, dia dapat anak semuanya perempuan. Ada tak? Ada tak? Oh. Dan ada yang Allah jadikan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada orang berkahwin dapat anak semuanya jantan-jantan. Ni kata aku tak tahu nak buat geno dah, beranak datang. Nak buat geno maklah, ni kerja Tuhan. Buat bodoh sangat. Mu tengoklah anak-anak Pak Peng tu. Anak ada belakang jatang tino. Mu ni tino. Nak suruh akad portal agak. Halo, siapa punya kerja? Allah. Au yuzawwijuhum zukrana wa inasa. Ada orang yang kahwin, bila beranak ada lelaki, ada perempuan. Ramai tak? Saya anak 7, 5 lelaki, 2 lah perempuan, Datuk Esko. Itu pun sibuk ceramah, dapatlah 7. Kalau tak ceramah, lu fikirlah sendiri. Ani nak bagi apa dia? Yang paling very sad, beri menyakitkan jiwa apa dia? Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Yang paling sedih tuan-tuan, ada orang kahwin langsung tak dapat anak, ada tak? Sebab apa? Lillahi mulku samawati wal ard. Rahim tu siapa punya? Mengandung tu siapa punya? Benih ayak mani tu siapa punya? Asalnya semua milik Allah. Mana milik kita?
tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Semuanya siapa punya? Allah punya. Sahabat-sahabat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bagi tahu apa maksud sini ialah kita nak keluar rumah, tuan-tuan. Siapa nak keluar rumah pun kena tawakal kepada Allah. Kita nak keluar rumah, dari Bukhari sebut, barang sesiapa nak keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau nak keluar rumah, sama nak pergi sekolah atau nak pergi kerja, kalau kena baca doa, bertawakal kepada Allah, bermaksud kita siapa punya? Allah. Kalau nak makan, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Macam lagu Sunda punya. Kalau nak makan baca doa, makan tu siapa punya? Lepas makan, alhamdulillah. Kalau lepas makan kena kata alhamdulillah. Kenyang siapa bagi? Allah bagi. Masuk jamban pun baca doa, keluar jamban baca doa. Nak tidur, bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Nak pergi kerja, bismillah. Trafik jam, tadi nak mari daripada Cenang, mari Kuah, innalillah. Bila sampai di Kuah, alhamdulillah. Kalau hidup macam ini syarat oleh Nabi, bermakna apa dia? We are milik Allah. Maksudnya abang ataupun abang cik, abang long dan abang tiri. Abang sedap abang tiri itu abang lang, bukan balang. Ya, jadi abang lang hujung tu nak bagi tahu kalau macam tu kita dinasihat oleh Nabi, apa yang ada pada kita? Allah Akbar. Nak keluar rumah orang Kedah nak cerita darah mereka ada nilai. Awak nak keluar rumah baca bismillah. Nak naik ke terbang mari. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ilaihi wa inna ila rabbina lamunqalibun. La ilaha illallah. Kenapa baca doa? Pasal apa? Sebab kita ni kena pegang, ya kita ni kapal terbang ni, penerbangan tu, semua benda adalah milik Allah. Wallahu ta'ala alam. Lebih daripada tu, abang cik, abang lang bincang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang kita yang bersemangat pada permulaan bicara pada malam ini. Terhiburkah? Tak dengar. Terhibur tak? Angin bawah. Alhamdulillah, tu dia. Tuan-tuan perempuan, sungguh apa yang Ustaz Haslin sebut tadi, saya tengok sepanjang kami membantu rakan-rakan yang ditimpa musibah. Daripada hari pertama mereka kena banjir besar. Banjir. Bukan banjir. Ni bukan KL. Ulang belakang atas pagar. Yalah. Betul tak? Jangan balik jadi baliang sudah. Jangan terlampau tadi. Sepanjang saya berada dekat Ulu Kelang, Ulu Selangor, bukan? Apa Ulu Kelang Ulu Langat. Ya, Ulu Langat di Shah Alam kita pergi tengok tuan-tuan. Baru tahu kita ni tak ada apa-apa. Betul. Pertama pada tahun 2020 Allah bagi satu ujian. Saya duduk universiti. Pensyarah di universiti. Kita jumpa orang pandai-pandai dik. Ni saya doa ni semua ni bakat profesor semua ni. Allah Akbar. Kita nak geng-geng profesor yang kaki masjid dah ni. Jangan duduk bilik buat kertas orang putih baca, orang putih pun tak baca. Biar macam ni pergi masjid apa sekarang ni orang profesor-profesor ramai dah jadi tabligh.
keluar tabligh, janggut, jaga, lepas tu pergi dakwah, tapi profesor hebat. Sungguh tuan-tuan. Kita duduk kat universiti tu, jumpa macam-macam orang. Yang ni kata, saya pakar ini. Kalau pakar jantung, saya kata, saya kalau tak ada saya mati orang. Oh tu dia. Jumpa pakar otak, dia kata pakar jantung tak boleh. Otak lagi power. Boleh mati terus. Yang pakar, pakar virus, kata tak ada masalah. Saya boleh kaji. Oh tak ada masalah. Elak je. Selesai masalah. Booster lagi. Booster. Habis buat kajian demi kajian. Tapi sebenarnya hang kata hang hebat. Tapi bukan kamu yang hebat. Allah yang hebat. Allah kata hang hebat buat kajian gini. Hang nak sekarang. Aku hantar satu je. Aku hantar apa? 20-20. Iaitu virus yang tak nampak. Bang, tak nampak bang. Lah kita takut dia tak tahu ni. Ni, pembawa virus pun dia tak tahu ni. Jekah kuat-kuat. Habis semua elok muka aku. Contoh. Tapi bang, bak kata tadi lah Ustaz Aslin. Kita dah jaga dah SOP lah apa. Allah kata aku hantar satu je. Aku hantar apa? Aku hantar satu je. COVID tak nampak. Satu. Tak payah hantar tsunami. Allah hantar COVID. Dah semua orang takut. Dunia takut. Nombor 2. Allah Ta'ala hantar apa? Ni yang terbaru. Banjir yang tak pernah berlaku dekat Selangor. Semua terkejut. Dalam masa berapa minit air sampai dada ni. Habis kereta semua. Tapi nak bagi tahu Allah suruh kita bermuhasabah. Mana milik kita? Tak ada milik kita. Oleh sebab itu saya nak turun kepada Abang Long. Abang Long kita ni tuan-tuan. Dia ni orang yang pandai tuan-tuan. Pandai, dia main hati. Dia psikologi punya orang tuan-tuan. Kalau rasa nak gila, jumpa dia terus. Dia jekah, hilang gila terus. Tapi sungguh tuan-tuan, dialah makhluk yang boleh menyebabkan saya menangis di mana-mana. Pernah sekali tuan-tuan, kami buat recording TV. Dia tahu saya punya kelemahan tu. Dia masuk itu kawasan, saya confirm menangisnya. Saya menangis, dia menangis. Itulah kehebatan dia ni. Dan dia boleh buat orang gelak. Ni dia. Tapi malam ni dia nak, katanya dia nak bagi orang tak nak nangis-nangis sangatlah. Tapi tak tahu juga dia ni. Dia pun tak betul. Kejap kan dia nangis, kejap kan dia gelak, dia ikut lah. Tapi tuan-tuan perempuan, inilah Abang Long saya ni. Jadi Abang Long jumpa orang macam-macam dah. Abang Long pernah melalui zaman gelap, dilempar ke Pulau Ketam. Dia lah punya pasal dia gelap kuat. Zaman dia lah. Kan? Sama. Aku sama awak. Dia dah jumpa macam-macam orang. Allah boleh jatuhkan seseorang, duga dengan ujian, kemudian Allah angkat balik. Jadi Abang, macam mana pandangan Abang terhadap tajuk kita pada malam ini, ditambah dengan musibah-musibah yang ada ni? Mana milik kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sekasihi moderator kita, ni moderator ke penceramah tau? Dia ceramah, dia moderator, lebih hebat daripada penceramah lagi. Cakap sikit sudah hang tanya soalan tau tak? Yang saya kasih berbahagia ayahanda kita lah. Kalau dulu forum perdana selalu Datuk keluar TV. Kali ni Datuk kena dengar kami. Nak buat macam mana Datuk? Terima kasih Datuk kerana sudah hadir. Pegawai daerah kita, hadirin kehormat, tuan-tuan yang yang dirahmati Allah. Termasuk juga ahli panel kita, Ustaz Aslin, Abang Nah, Abang Cik kita dan Abang Lang kita. Terima kasih tuan-tuan datang ke Dataran Ikan Siakap 1700. Orang tak panggil dataran Lang ni, Dataran Siakap. Apa balon 1700 yang. Tapi baloi lah. Saya ni boleh cakap lama tak jumpa, kita nak ke mana 5 minit lah. Lepas tu saya tak boleh kontrol lah. Memang keluar utara lah. Saya pernah ceramah tuan-tuan di Johor. 5 minit lah. Kita lama tak jumpa, nak ke mana? Aku dengar pun berbulu. Kan? Saya kontrol. Lepas tu dia keluar macam tu lah. Kan? Balok, lihat, moronot. Tak ada moronot.
Tak tahu monod. Monod ni lebih kurang macam mangkuk ayun lah. Lepas tu macam-macam lah. Habis-habis ceramah ada seorang tu jumpa. Ustaz, dia kata ustaz ceramah kami sepatah haram tak faham. Saya tanya kenapa ustaz pekat sangat. Saya kata memang saya tak boleh kontrol. 5 minit aja cakap. Lama tak jumpa kan. Kita nak ke mana. Lepas tu memang tak boleh kontrol lah. Tapi saya tengok bila saya ceramah gelak. Dah ustaz gelak, kami gelak lah. Loh, mereka tak faham. Kan? Lepas tu aku terkekah, mereka terkejut. Terkejut lah ustaz. Betul macam mana? Tak apalah ustaz. Tak apalah, jom kita pergi rumah saya. Kami dah sedia jamuan. Saya pun tanyalah, saudara orang mana? Saya orang Johor. Dia kata, oh sebab tu dah cakap, lama tak jumpa. Saya kata tak apalah, jom. Rupanya naik kereta dia. Tinggal kereta saya kat masjid. Nak sampai rumah dia tu setengah jam tak sampai lagi. Saya kata, saudara saya ni ada kerja ni. Oh, kontrol kan? Kita pun berbulu dengar tau. Sebab Johor macam pasal. Jadi dah habis tu tak sampai lagi. Saya tanya saudara, kita pun nak bengang ni. Rumah saudara kat mana? Dia kata rumah saya dekat aja, dekat sana. Nak sampai dah ni. Nak sampai apa setengah jam dah. Dia kata, ustaz, rumah saya ni kalau ustaz nak tahu, dekat taman sana. Dekat taman tu, depan rumah saya ada jalan tol. Atas jalan tol tu depan rumah saya ada gon. Gon tahu tak gon? Saya tahu tak gon? Gon ni orang utara aja sebut. Bumper tu gon. Tiba-tiba dia orang Johor, dia sebut gon. Saya pun terkejut. Mana ada orang Johor sebut gon? Saya pun tanya balik. Ni aku nak tanya hang betul-betul ni. Hang orang Johor tak? Hang lah. Hang sebut gon. Dia pun muka lain, dia rasa silap. Dah saya orang Kod Diang. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kod Diang kan. Cak ayam dia tuan-tuan. Sebab tu saya boleh ceramah dekat utara ni, saya cukup puas lah. Sebab boleh cakap bahasa utara. Tapi alhamdulillah lah. Di sebelah saya ni, orang Terengganu ni. Weh. Kelantan. Selangor. Aduh. Saya orang Selangor. Tu yang kata. 10 ke tengah? Ya ke? Oh, ni orang Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Tapi kami boleh duduk sekali. Yang tu jangan tanya. Hulu banak tu. Kan tadi cakap tu kita semua bersyukur kepada aku dengar berbulu. Tapi nak bagi tahu kami boleh duduk sekali. Kerana apa? Tak ada pangkat antara kami. Walaupun di sebelah kanan saya ni profesor, dato', doktor, semua dia. Meluat aku dengar. Tapi boleh duduk sekali tuan-tuan. Bukan calar orang. Sebelah kiri saya ni Abang Lang kita ni. Setiausaha politik Tok Mat. Macam rahsia. UMNO Hangin. Tapi boleh duduk sekali. Yang tu warna merah. Alhamdulillah dah bertukar kepada Parti Bersatu. Jambu merah. Dia. Dah. Kami boleh duduk sekali, boleh melawat. Aku heranlah bangku ni. Pasal apa lama dia turun. Aku lembat dia. Apa bagi bangku pada turun dia. Dia jadi turun. Yang tu turun dari depan nampak tu. Dia turun. Bagilah elok sikit bangku ni kan. Aduh. Dah marah tu tak. Tapi nak bagi tahu, kami boleh duduk sekali. Datuk semua ni pangkat-pangkat hebat. Boleh dengar. Betul tak? Apa kami ni siapa? Siapa kami ni? Ustaz Azlin siapa? Yang ni hebat lah. Kami ni siapa? Yang ni pun hebat. Saya siapa aja? Cak ayam ni tuan-tuan. Ceramah terkau orang lah. Lama-lama dia cak ayam. Cak ayam. Tapi alhamdulillah boleh dengar. Boleh duduk bersama. Kerana apa? Mana milik kita? Kita bangga. Pangkat kita. Pangkat kita terakhir. Allah yarham. Allah yarhamuh. Kita bangga dengan baju kita hebat. Ni nampak ni baju ni. Tak pernah dalam sejarah orang Melayu pakai tongkolok seluar jin. Mana ada? Yang ni aja ada. Ajar. Korang ajar ni saya nak cerita sikit. Saya tak pernah dengar lagi tak ni. Malam ni dia sebut korang ajar. Saya pernah ceramah di Sungai Buloh. Bukan ceramah, baca khutbah. Kan, kebanyakan pegawai kerajaan. Dia pun main dua tepi tu. Dia tepi-tepi tu pegawai kerajaan tu. Cari tempat nak lena tu. Masuk masjid nak lena. Saya tengok, oh nak lena. Kan Nabi kata, ihmar ainahu. Nabi ni merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Sebab tu tuan-tuan yang kata, apa ni ustaz ni delkah orang. Nabi tinggi suara, mata merah bila dia khutbah. Saya tak mau bagi tidur. Saya buat macam mana? Dia naik lepas itaqullah tu, saya delkah. Tinggikan suara. Wai! Jangan tidur!
Depa duk lena ni khutbah ke apa Yang tak tahan tuan-tuan, ada seorang pakcik dia main pukul 11.30. Dia duduk di belakang duk lena. Saya pergi tokah, "Woi, jangan tidur." Dia terkejut, terus dia bangun. Dia tunjuk saya, kuajak. Macam Datuk kata. Turun dia bengang, dia turun dia start kereta belah balik tu. Apa jangan balik? Apa balik aku jaga. Aku jerakah berapi. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu macam mana? Kita boleh duduk sekali. Tak kira pangkat, tak kira darjat. Duduk sekali. Dataran ini. Tuan-tuan tolong jaga SOP. Takut juga Datuk. Kluster dataran lang. Dia kita. Sebab tu jaga tuan-tuan. Jaga. InsyaAllah kita minta jauh daripada penyakit ini. Mana milik kita lagi? Kita rasa baju hebat. Nampak? Ni baju hebat. Jin. Dia ingat dia punya. Tapi ingat. Bahawa baju kita terakhir. Apa dia? Kain kapan warna putih. 1 meter, RM4 3 kupang ya. Kita bangga. Dengan apa tuan-tuan? Dengan kereta kita yang hebat. Saya ingat tadi kereta Belfire. Dia kono bunyi. Saya tanya driver, ni pasal apa bunyi? Sebab saya bawa cemakak. Cemakak tak ada cemakak. Hang tak tahu. Wah ni hang teruk betul ya. Cemakak tak ada cemakak. Lebih kurang macam entah. Cemakak ni maksud dia bawa terlalu cuai. Cemakak nama dia. Oh tu bunyi kan? Dia bunyi. Tak pernah lagi kereta macam tu. Kereta saya semua dia bunyi. Lagi dahsyat. Tapi nak beritahu hebat. Awak kereta tu dia punya ke? Kereta kita yang terakhir ialah apa tuan-tuan? Dan jenazah je. Mana milik kita? Kita rasa hebat tuan-tuan. Apa dia lagi? Pangkat kita hebat. Baju kita hebat. Kita rasa kereta kita hebat. Kita rasa rumah kita hebat. Rumah Allahu Akbar. Berjuta-juta ringgit pada. Saya tengok Langkawi hebat lah. Ada satu rumah tu Allah hebat dekat Langkawi ni. Jangan tanya. Tapi ingatlah bahawa rumah terakhir kita ialah liang lahat aja. Mana milik kita? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah SWT, bila Allah datangkan musibah, dilandakan banjir. Banjir orang tak sebut banjir. Ustaz kena sebut banjir juga. Oh banjir? Banjir. Bukan banjir? Banjir tu kepala otak hang banjir. Tu orang banjir tu. Tengok saya boleh kutuk dia kepala otak. Dia tak kata apa. Sebab atas pentas. Tapi di luar lagi dia maki saya. Tapi nak beritahu, tengok. Banjir, tetap banjir. Kalau banjir, orang Langkawi sebut bah. Bah. Tapi nak beritahu tuan-tuan, rumah hebat. Ketika dilanda banjir, ada seorang hantar mesej kat saya. Ustaz, rumah saya baru bina. Namanya Abius. Ingat tak? Pelakon, pelawak. Ustaz, rumah tu ada 10,000 saya buat. 5,000 saya buat. Ustaz, dia ambil dalam masa 3 jam aja rumah tu. Habis Ustaz. Ustaz, mana milik kita Ustaz? Saya kata, Abang Yu, sabar. Sabar Ustaz. Ustaz tak kena. Ustaz kena, Ustaz tak awak. 10,000 Ustaz, 5,000 buat. Tiba-tiba 3 jam habis. Mana milik kita? Tuan-tuan, yang milik kita apa tuan-tuan? Ingat, idza mata ibnu Adam, in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputus. Kalau kita mengaji bahasa Arab, qata'a ni putus yang tak ada sambung. Putus yang tak ada sambung. Apa dia? Kecuali 3. Apa dia tuan-tuan? Ilmun nafi'un, ilmu yang manfaat. Inilah tuan-tuan, ilmu yang manfaat malam ni. Walaupun ustaz nyanyi, walaupun kita deraka, dapat sikit manfaat, itu kita bawa di akhirat kita. Ada orang kata ni apa ni, buat program-program ni, dataran lang. Kan, forum-forum ni. Buang masa. Pernah saya ceramah di satu badan, Bakanun. Saya sebutlah tuan-tuan. CEO dia tegur saya. Dia kata, dia buat apa ni ceramah-ceramah. Membazir waktu. Kami nak supaya apa? Boleh achieve target. Ni duk ceramah sejam-sejam ni. Buat apa? Buang masa. Akhir-akhirnya saya kata apa? Wahai CEO, jika sekiranya staf kita dapat ilmu, walaupun sedikit, dia beramal ilmu, CEO dapat pahala. Macam ni lah, dia anjurkan, dia terang. Seumur hidup saya diberitahu, tak pernah ada lagi forum 31 Disember setiap tahun macam ni. Tapi tahun ini buat. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak bagi tepukan gemuruh kepada pegawai daerah kita, esko agama kita. Ni orang-orang hebat ni. Deraka sikit. Wah! Mana pernah ada Ustaz? Mana pernah ada? Tak pernah ada lagi. Dulu ni Allah jangan tanyalah konsert lah ni. Konsert. Tapi Alhamdulillah malam ni konsert juga. Ustaz Asli menyumbangkan lagu yang disumbangkan.
Tapi tak apalah. Tapi nak bagi tahu kata, tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, ini sumbangan kita, ilmu manfaat. Walaupun sedikit. Mereka balik-balik, Ustaz tu alhamdulillah lah dapat sikit tersentuh hatiku. Saya nak cerita tuan-tuan, saya pernah ceramah di masjid Tanjung Malim. Tanjung Malim dekat UPSI. Kan? Saya ceramah-ceramah derekah macam ni lah. Ada seorang pelajar Cina UPSI. Dia dengar derekah tu dia berhenti. Terus dia parking tepi masjid. Kemudian saya pandai psikologi yang saya buat macam nak teriak sikit. Pakar teriak satu masjid. Budak Cina tu turun. Mai duduk tepi masjid. Terus minta dekat jawatan kuasa masjid. Boleh tak masuk dalam masjid? Jawatan kuasa, lu tak boleh masuk. Apa pasal? Lu taklah potong. Tak potong, Ustaz. Jadi dia duduk di luar. Habis saya ceramah, dia tunggu saya di luar. Bila tunggu-tunggu, dia kata, Ustaz ceramah derekah, saya tarik ceramah Ustaz. Saya suka ceramah Ustaz. Ustaz, saya nak masuk Islam. Seorang pelajar UPSI dengan ceramah saya, dengan derekah ini, Allah buka pintu hidayah dan masuk Islam. Tengok, Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ilmu yang manfaat. Lagi apa? Sedekah jariah kita. Alhamdulillah, dianjurkan oleh satu badan ni. Badan tu pun Allah tuan-tuan. Panggil kami ni, Ustaz bolehlah datang. Kan? Panggil ni, kita nak bagi tahu Ustaz ni. Ustaz, kita datanglah ni. Kami 2 orang, 3 orang. Tiba-tiba Ustaz, Abang Lang kita, join sekali boleh tak? Kita kata, no problem. Tetapi bayaran hang kurang sikit. Kan? Tapi dah bagi tahu kata dah, kita boleh ni, boleh. Tak kira bayaran, tanya. Kita sebutlah bayaran berapa. Ni kalau panggil artis tuan-tuan, 10,000 seorang. Artis, tanya kami, tetap bayaran tak? Ustaz berapa? Tak ada bayaran saya tak? Tu yang dia ceramah. Dia main sampai-sampai terus pergi balai polis. Lepas tu terus pergi mana pula dah? Pukul 4. Lepas tu ceramah lagi. Lepas tu bagi suruh ceramah lagi. Pasal apa? Nak cover elang. Sebab malam ni bayaran tak juga. Astagfirullahaladzim. Wajar. Tapi tak apa Ustaz. Kita bagi ilmu. Kita tak kira kita tak sebut itu. Ilmu manfaat, sedekah jariah. Ni kita nak bagi tahu. Nanti kita nak buat kutupan. Tapi tak boleh nak jalan ni. Tak boleh. Sebab SOP. Tapi ada tabung-tabung tu. Tuan-tuan buburlah tuan-tuan. Untuk menjayakan program kita ni. Bukan senang tuan-tuan. Untuk bantu surau Tsunami. Ni program. Lagi satu apa dia tuan-tuan? Waladun salihun yad'ulah. Ini milik kita. Anak soleh yang mendoa ni. Tengok ni anak-anak. Saya nak tanya betul-betul. Siapa sini umur dia 40 ke bawah? Cuba angkat tangan. 40 ke bawah. Angkat tengok. 40 ke bawah, 40 ke bawah. 40. Sini belakang, kiri kanan semua 40 ke bawah. 40 ke 60. Datuk tak masuk lagi. 40, 60. Ramai juga. Ramai tak? 60, 80. Tak banyak dah. Saluran satu. 80 ke atas. Mati habis dah. Alhamdulillah. Ada seorang lagi. Ada seorang lagi. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah anak kita yang kita tinggal, generasi inilah yang akan jadi apa tuan-tuan? Milik kita untuk kita bawa bekal kita di akhirat. Alhamdulillah. Kita sambung round kedua. Terima kasih. Alhamdulillah. Tu dia tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian daripada Abang Long saya. Dia ni tuan-tuan, jangan terkejutlah. Dekat mana-mana pun dia macam ni. Masuk TV, dia jakah TV tu. Mic, orang yang jaga mic dalam TV tu cabut ni. Dia kata, Ustaz, boleh okey you aku. Dia jakah tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, betul. Apa yang Ustaz telah sebut bukanlah daripada mulut semata-mata tapi daripada hati. Tuan-tuan, bila sebut tentang kami ni 3 orang, 4 orang ni tuan-tuan. Kami ni tadi penganjur Haji Idris bagi tahu daripada surau tsunami. Dia kata, Ustaz, ni semua kerja last minute Ustaz. Saya terkejut tuan-tuan bila last minute PA saya pun bagi tahu, dia kata ni semua last minute Ustaz, dapat kelulusan gini-gini sebab nak ikut SOP. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk DO, kepada Datuk Esko dan semua yang terlibatlah tuan-tuan mempermudahkan urusan. Sebab konsert depa buat, hiburan depa buat. Masuk kelab malam, bukan kelab malam, apa tu yang tengok skrin besar tu? Apa dah cerita apa? Yang tengok cerita skrin besar tu apa? Panggung wayang. Boleh masuk
Takkanlah kita nak masuk masjid, nak buat program agama, tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, kita buat ni untuk apa? Sebab nak tolong bantu ni surau tsunami ni. Depa nak tarik, orang kata apa, nak buat, nak besarkan surau dan sebagainya. Cuma yang penting tuan-tuan, bila kita buat program-program macam ni, sekurang-kurangnya terisi dalaman kita. Jadi oleh sebab itu, saya nak terus kepada saudara Syamsul. Yang mana kalau kita tengok kiri kanan ni anak-anak muda ni tuan-tuan. Bila anak-anak muda ini dia membesar, perlu kepada didikan masjid. Saya dibesarkan dengan didikan masjid arwah ayah. Arwah ayah saya ni tuan-tuan, dia ni bukannya ustaz. Lulusan UKM Fakulti Ekonomi. Jadi custom, kerja custom. Tak ada kaitan dengan ustaz-ustaz. Tapi bila dia, Allah Rabbi, jumpa Tok Guru ni Aziz. Sebab saya ni anak yang nakal sungguh tuan-tuan. Jadi dia kata dia pergi jumpa Tok Guru, dia kata Tok Guru, pada tu awal tahun 89. Nak masuk 90. Dia tanya macam mana nak didik budak-budak ni. Anak saya nakal sungguh tu Izhar tu. Ni saya. Tuan-tuan, Allah tu Maha Kaya. Tok Guru kata apa? Dia kata nak didik anak ni dua benda. Pertama, ingat, suruh dia pergi masjid. Kecil-kecil ajar pergi masjid, pergi surau. Itu sebab semalam 2-3 hari lepas saya letak dalam Instagram, hampir dekat 150,000 share. Orang views. Instagram, dalam Facebook orang duk tengok. Saya pergi surau ni. Kita lah azan, kita lah Bilal, kita lah imam, kita lah makmum. Tak ada orang tuan-tuan, nangis saya. Ni orang Allah nak uji ni kat Selangor ni. Dekat Pahang ni Allah uji banjir ni. Banjir. Banjir. Bah. Hanya jekok aku Bah ni tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kita kata Allah. Luar tu penuh orang. Azan dah tak mic. Tak tahu nak cakap apa lah tuan-tuan. Jadi Tok Guru kata apa? Bawa pergi masjid satu. Ayah saya bawa sungguh. Maksudnya saya kecil-kecil. Nombor 2, dia kata apa? Suruh anak hafal Quran. Kata. Quran selesai masalah. Tuan-tuan betul. Ayah berhenti kan saya mengaji Quran. Masa tu tajah 3. Berhenti. Berhenti tuan-tuan. Tuan saya cakap lah. Lepas tu yang keduanya, masa duk hafal Quran berikut ayah. Dah ayah ikut apa nama Tok Guru. Saya kena ikut ayah. Lepas tu ayah ni pula tuan-tuan. Ni penting doa ibu bapa ni, anak-anak muda ni. Mak bapak doakan anak-anak. Doa selalu. Sebab saya juga berjaya pada hari ni bukan sebab saya hebat tak. Sebab doa mak bapak. Arwah ayah ni saya ni tak pernah miss forum perdana TV1. Terus terang saya cakap, tak pernah miss. Hari Khamis mesti tengok punya. Zaman dulu yang famous masa tu Datuk Harudin, Datuk Ismail Qamus, Datuk Hassan Ali, Datuk apa lagi Datuk? Tuan Ibrahim, Datuk Sri Dr. Tuan Ibrahim Tuan Man. Sekarang ni menteri. Tuan-tuan, tu semua orang otak-otak tuan-tuan. Hebat-hebat semua. Arwah ayah memang duduk depan. Masa tu saya duduk depan, kami anak-anak wajib tengok. Memang wajib, bukannya sunat lagi dah. Sebab dia wajib duduk depan ni. Kita duduk depan. Lepas tu dia tengok masa tu Ustaz Harun. Kami panggil Ustaz Harun masa tu. Dia pensyarah di kat UKM. Dia kata dia pegang kepala, dia kata Ustaz Ja. Dia panggil saya Ja. Ja, satu hari nanti Ja akan jadilah macam ni Ustaz Harudin. Jadi pensyarah dekat universiti. Tuan-tuan, saya tak boleh saya sebut tuan-tuan, tak boleh ingat ayah. Sebab saya takkan cakap saya berjaya hari ni sebab saya. Tak, sebab doa ayah. Lepas tu, dia kata apa? Dia kata, saya jawab, saya kata tak boleh. Darjah 3 dah berhenti. Ngapa Quran mana boleh jadi pensyarah? Gitu. Tuan-tuan, saya tak sangka dengan izin Allah. Hari ni, bilik saya duduk dekat UKM tu adalah bilik Profesor Datuk Dr. Harudin. Kerusi yang saya duduk sepanjang 10 tahun lebih, daripada 2008 sampai hari ni, di forum perdana TV1, adalah kerusi dan tempat yang pernah dipegang oleh Profesor Datuk Dr. Harudin. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, anak-anak muda ini penting. Saudara Samsul. Memang susah betul sampai soalan tu kan. Betul. Aduh, hai. Soalannya. Nak sampai tu kena masuk ke lengging dulu. Lepas tu baru masuk seremban.
sekarang dah sampai kat Syamsul Depan. Macam mana kita nak didik anak-anak muda ni? Nak bagi mereka ni jadi geng masjid. Itu soalan. Itu dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan Tuan Moderator, Abang Long, Abang Ngah, Abang Lang. Tak kisahlah saya nak tinggi ke tidak kan. Kejap-kejap balang, kejap-kejap bunyi pun macam balang pun ada juga kan. Begitu juga yang berhormat Datuk, begitu juga Tuan Dio, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni alhamdulillah ramai sangat-sangat malam ni. Saya tengok ini adalah sejarah. Dataran Lang yang mana tak pernah kita jangka boleh buat forum macam ni punya hebat. Saya tengok pandang kiri kanan depan belakang, memang orang tak pernah fikir ada orang seramai ini yang akan dengar forum macam ni. Sampaikan tempat duduk tidak bertanda pun ramai. Alhamdulillah. Malahan macam tadilah, ada yang pilih hujung-hujung dengan harapan dia balik orang tak perasan. Tapi ini makna ada usaha. Dan akhirnya saya tengok sampai ke sudah dia tak balik. Dia tunggu sampai habis. Ini juga merupakan pencapaian. Dan bila menjadi panelis yang ketiga memang nasiblah bahan. Korang jangan ambil sangat cerita dia orang ni. Kan? Tiba-tiba pula aku minta join last minute. Suka-suka je kan. Tak apalah kita yang last. Saya bila datang orang Langkawi ni gemar dengan ceramah saya, dijemput lah. Kebetulan kat IPD tu sahabat saya petang tadi saya ceramah kat sana. Bukan tak cukup bajet bang. Saya malam ni bayar berapa pun saya tak tahu ni. Saya tak kisah. Saya tak kisah. Tapi apa pun sebab fikir ukhuwah ni sahabat-sahabat saudara-saudara saya ni kan. Memang kita hanya gemar bergurau. Kan, tapi yang disebut pasal parti-parti politik tu tak ada. Kami ni okey je. Kami ni okey je. Kan? Sebab apa kadang-kadang kami ni memang biasa bergurau. Tapi bila sebut mana milik kita? Mana milik kita? Malam ni nak cerita kan, nyawa kita malam ni pun bukan milik kita. Malahan malam ni siapa yang? Sebab Nabi kata, kalau kamu hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup sampai esok. Jangan terkejut besok ada di kalangan kita ramai-ramai ni ada yang tak bangun esok. Malahan malam ni punya seronok dengan ceramah malam ni, dengan forum malam ni, sampaikan terlalap. Terlalap ni ada yang lalap ni dalam ustaz lah tadi menjerit. Elok dia tidur. Kat rumah ada aircon, ada bantal, tak dapat tidur. Tapi dalam dengan ceramah ni, tagak-tagak dia boleh tidur. Hebat tak hebat tu? Itu memerlukan kemahiran yang semula jadi. Kan? Tidur tak ada masalah. Saya tak kecil hati. Kami tak kecil hati. Itu kelebihan orang mendengar ceramah. Boleh tidur. Cuma kami minta sangat jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sama-sama. Macam tu kan. Itu tidur tak boleh lagi. Takut mengigau. Angkat tangan, apa hal pula nak tanya soalan. Rupanya ngigau. Tapi nak beritahu, tiba-tiba bangun pagi esok dah tak bangun. Tak bangun. Jadi mana milik kita? Malam ni punya sedap dengan ceramah, tengok bola ke apa ke, terlelap. Tanpa sempat minta panjang umur pun. Tiba-tiba ada juga yang Allah bangunkan balik pagi esok. Dan tak ada siapa yang kecewa bangun pagi esok. Apa salah aku hidup lagi hari ni? Alah hiduplah patut mati ni. Tak ada. Tak ada. Malahan ramai yang lupa dengan nikmat nyawa Allah berikan kepada kita. Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Dan ada pula yang tak bangun pagi esok. Mulalah keluar cerita orang Melayu dengan macam tu. Kawan Islam orang Melayu. Patutlah malam tadi waktu Ustaz lah cerit tu, jegah tu, dia tak jaga. Relax dia tidur. Nak mati rupanya. Keluar teori macam tu.
Aku dah cakap jangan duduk kat tiang tu. Ramai mati dah duduk kat tiang. Dah mula, dah beralih dah. Dah, ini contoh. Saya dalam hidup saya satu je. Tu sebab bila orang tanya saya kan tentang pangkat tadi, tanya tentang kuasa tadi. Saya pernah jadi pengarah undang-undang. Saya tak nak cerita kursi siapa yang saya duduk. Saya tak nak cerita bilik mana yang saya duduk. Dah. Contoh. Kan? Dalam kalangan kami berempat ni, dia seorang je yang pangkat penuh. Lagi panjang pangkat perdana. Profesor, Madya, Datuk, Doktor baru sampai nama dia. Kan? Itu yang soalan lambat tu. Kan? Tapi kami okey. Walaupun kami bertiga tak pernah dipanggil pun ke istana. Tak bagi mesej sebenarnya kepada Yang Berhormat Datuk. Kan? Tapi sebenarnya nak beritahu pangkat tak ada apa-apa. Bukan pengiktirafan manusia yang itu. Tu sebab kalau Dr. Izzah Arif, sahabat-sahabat tanya saya, nak letak nama apa kat mana? Letak saudara Syamsul Debat. SSD. Senang. Kalau letak Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar. Saudara Syamsul Debat, okey, tanyalah dia orang. USD. Saya kalau pergi berceramah, tak ada saya naik kereta besar-besar. Tu tadi dia orang naik Belfire, tinggal aku ni. Tanya orang kat belakang tu. Aku seorang kat belakang ni, dia naik Belfire. Baru naik kereta tu komplain. Bunyi sana, bunyi sini. Itu kereta free tu. Aku ikut belakang makan asap, tak komplain. Tapi nak cerita, bukan kita punya. Confirm bukan kita punya. Saya ceramah. Kebanyakan tempat saya naik Azia. Tak ada hal saya. Saya pernah ceramah dekat Maib Serdang. Lepas Imam Muda Ashraf keluar, aku nak masuk parking. Ni halau je aku. Apa? Woi, pusing-pusing. Dia marah. Dia tak tahu dalam kereta tu berceramah. Saya memang kereta Azia saya tu cermin gelap sikit. Sebab orang ni ada ramai tak boleh tahan boleh tengok Syamsul Debat dalam kereta tu. Berhenti kat traffic light. Dia tak boleh apa hal. Akulah takut pahal ni. Tadi saya pinjam kereta. Kereta sewa tu saya parking. Saya isi minyak tadi. Isi minyak tak banyak pun. Dahsyat, patut kereta sini laju-laju. Dia tak pakai Shell. Dia pakai Borak Oil. Laju kereta semua. Masih isi kita tengok. Berlakon kan? Sudah. Aku rasa aku berlakon tak banyak pun. Mabak pun pendek je. Tak adalah, bukan. Ya, tak salah tipu. Saya kata, bukan. Lepas tu, ya berlakon. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? Bukan. Dia kata, silap orang betul. Saya kata, bukan. Bukan, dia kata. Tapi waktu saya naik Azia, akhirnya bila saya pergi ke tempat-tempat kadang-kadang, saya suka kaji, tengok macam mana penerimaan orang. Tapi saya tak kecil hati pun. Kan? Waktu saya kena halau tu daripada parking tu, dekat Maizah, saya turun bawah yang budak rela tu. Ustaz, atas, naik atas balik. Bila naik atas, dia nampak kereta Azia ni berani betul dia naik balik. Bila naik balik, dia pakai kayu tu macam ni. Macam ni saya kata, wah sudah, turun cermin. Alah Ustaz, dia baru nampak muka. Asal naik kereta kecil, sebab minyak aku bukan kau bayar. Apa dah hal? Macam tu je. Saya naik kereta. Lepas tu sekali ceramah kat perumahan Sungai Besi dekat KL. Sampai dekat tol. Dia kata, Ustaz, lepas saja tol tu, Ustaz berhenti tepi, kita escort. 2 motor Perondo Polis, 1 kereta Perondo Prevail. Escort Azia. Bosalah lagi kereta yang escort daripada yang kena escort. Tapi masa tu rasa macam menteri. Kau topi semua kat dalam mesin tu. Oh, dahsyat. Bukan kita punya. Tapi apa orang luar tu cakap? Dia tak cakap. Hui, dia escort Azia telah. Tak. Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis. Nak beritahu orang tak pernah anggap kita tu. Kadang-kadang ada orang nilaikan kita, tapi kenapa nak kecil hati? Bukan kita punya pun, walaupun kecil. Saya ceramah dekat Kuantan. Naik kereta Azia. Dalam perjalanan kotor sangat. Lalu ke Gatong, lalu Muazzam, kotor sangat kereta ni. Saya cakap dengan driver tu,
Kau sekarang sampai dekat hotel tu kan, kau pergi basuh kereta ni, buka datang balik. Okey bos. Turun dekat lobi, dia terus jalan. Saya ceramah untuk TM Kuantan. Dia sambut, steady ustaz Datang jauh-jauh naik Grab. Oi, kereta aku tu. Saya kata. Dia boleh cakap Grab tu. Bukan kita punya pun. Tu belum cerita saya pergi ke Ijuk sebelum PKP. Saya sampai saya tak ramah parking dekat tempat parking bercamah tu biar dulu. Parking kat parking biasa. Lepas tu orang dah azan kan, nanti dulu. Nak masuk nanti dulu. Orang komat, baru masuk. Kita semayang kat belakang sekali, senang nak jamak sekali. Okey. Saya pun masuk. Masuk dah semayang maghrib. Kan? Lepas tu jamak dengan isyak. Lepas tu pakcik sebelah tu boleh tegur saya. Penjamah belum sampai lagi. Sudah salah masjid tu. Saya tanya siapa penjamahnya pakcik? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal aku siapa. Jadi kita kan jangan kecil hati, dia tak kenal kita. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, sejak Pro TV ni. Lambat sampai ni. Wah, ajar. Depan-depan dia bagi aku ni. Saya langsung senyap. Lepas tu JK Masjid nampak. Ustaz, mari kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik tu. Pakcik, saya mula dulu Dia pun pandang. Sampai dekat meja penceramah, saya pandang pakcik tu dah tak ada. Balik malu dia. Tapi apa saya nak beritahu kat sini? Tak ada apa-apa. Apa yang kita ada? 3 benda. Tanda orang gila dunia. Jadi adik-adik semua kena ingat. Adik-adik menuntut ilmu, adik-adik pergi masjid, adik-adik pergi ke mana pun, ingat letak setting. Setting yang penting. Niat kita apa? Niat kita kerana Allah. Baru boleh jadi kita punya. Yang kita niat tu bukan benda yang kita nak. Kadang-kadang kita kecewa untuk benda-benda yang kita terlepas. Kita menangis untuk kehilangan, kematian dan sebagainya. Sedangkan yang kita tangis itu bukan pun kita punya. Ayah kita, saya sama macam Dr. Izzah. Saya pun kehilangan ayah. Bila ayah dah tak ada. Ustaz Abdullah Khairi share, banyak kali saya dengar cerita tentang kehilangan ibu dia. Sejauh mana kuat mana pun kita menangis, akhirnya kita terima hakikat. Mereka ni bukan kita punya. Bila Allah jemput kita, kena belajar itu. Kita sedih, tapi kita sedar hakikat yang di mereka semua bukan kita punya. Dan kita pun akhirnya Allah akan jemput kita. Ini adalah hakikat yang kita kena terima. 3 benda orang yang gila dunia ni. Pertama, dia gilakan apa? Dia gilakan pasangan dia. Oh, ni isteri I. Isteri I paling cun dekat Langkawi ni. Oh. Suami I paling handsome sekali. Betul. Suami I ni ikut kan tak adalah handsome sangat. Tapi bila dah pakai tengkolok, handsome. Contoh. Tak pasal-pasal. Kita bertiga pakai tengkolok. Tapi memang rare betul. Kan moderator ni. Kan baju capuk-capuk kan dahsyat betul. Memang dia memang suka menyembunyikan identiti dia sebagai Profesor Madha ni. Kan? Tapi maknanya kita nak macam mana pun, bini I paling pandai sekali masak dekat Langkawi ni. Goreng ayam jadi siakap memang. Contohnya. Akhirnya malam tu isteri semput meninggal, hilang yang pandai masak, langsung makan dekat warung depan kampung. Oh, suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada. Kita bangga suami kita bagi duit 2,000 sebulan. Tiba-tiba kita jerit isteri suami kita, tercokek sudu, mati. Hilang 2,000 sebulan. Langsung menangis, ya Allah, tak ada dah suami. Nak bagi 2,000 sebulan, tak ada. Kita herankan tentang rumah besar tadi cerita. Dulu 10 tahun dulu waktu datang Langkawi, ada satu rumah besar. Saya tak nak cerita rumah mana. Semua cakap, aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam tu, nak buat rumah macam tu. Hari ni orang tak heran rumah tu. Berlambak rumah besar lagi. Sebab apa? Sementara. Malahan kita tengok apa yang berlaku. Abang Abius kata apa? Ustaz, rumah saya lain Ustaz. Dia kata. Dia buat satu betul, Ustaz lah sebut tu betul. Abang Abius kata dia buat sikit dan dia berhasrat untuk jadikan itulah rumah untuk dia rehat. Sebab di rumah-rumah lain dia sewa, ni rumah ni memang untuk rumah dia. Dia kata rumah orang lain masuk lumpur Ustaz. Tapi rumah saya tu, rumah tu masuk lumpur. Orang lain lumpur masuk rumah dia masuk dalam lumpur. Memang hilang langsung.
Tapi dia kata apa? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, walau macam mana pun orang lain lagi susah pada saya. Macam tu fikir. Rumah besar bukannya bawa mati. Tak bawa mati. Tu sebab Iskandar Zulkarnain kata apa? Kalau aku mati nanti jangan lupa buat 3 perkara. Pertama, yang usung jenazah aku pastikan tabib yang handal-handal. Tabib tu bahasa orang Langkawi ni sebut doktor lah. Kedua, pastikan waktu usung jenazah aku tu nanti dalam perjalanan taburkan segala harta kekayaan aku. Yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu juga pastikan tangan aku tu terkulai biar orang nampak tangan aku. Semua tanya kenapa kau nak buat macam tu? Supaya yang pertama nak beritahu kenapa tabib yang handal, doktor hebat macam mana pun, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kedua, tabur harta kekayaan, kau akan tengok orang berebut ambil tanpa kau mampu buat apa-apa. Sebab banyak mana pun harta kau tak bawa masuk dalam kubur. Yang kita bergaduh berebut harta, apa pasal? Dan begitu juga yang ketiga, tangan kita ni terkulai ni kenapa? Nak tunjukkan macam mana lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. No. Tangan dah terkulai layu di tasik madu Fauziah Latif. Nak kata apa? Sampai masanya harta ni tak bawa mati. Begitu juga kedudukan pangkat kuasa. Allah. Hari ni contohlah, tak lama lagi pegawai daerah kita pun dia pun dah nak pencen. Dia pun rasa macam baru semalam berkhidmat. Untuk makluman semua, saya dulu pun ada, saya dah ada dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Kan? Sampai masa hebat mana? Oh, pangkat dia. Oh, dia jusa C, jusa B, jusa A. Turus. Hui. Akhirnya duduk tepi tiang masjid. Pencet. Tobang pula. Betul. Pangkat macam mana pun pinjaman. Jangan main-main. Cuba kita tengok. 1 kali undi. 1 kali celup dawat. 3 Perdana Menteri. Contohlah, contoh. Nak tunjuk sementara. Dan semua yang pegang jawatan mencungap semua. Tak tahu berapa lama boleh pegang. Betul. Allah tunjuk kepada kita semua. Betul. Ustaz lah dulu. Dia rasa dia akan jadi cikgu. Tak sangka tiba-tiba jadi penceramah. Ha? Saya pun tak sangka jadi pegawai kerajaan tu. Tiba-tiba jadi penceramah. Ni pun penceramah pun sementara. Isteri saya kata, abang ni asyik pergi ceramah. Sibuk sangat. Saya kata, abang ni ceramah tak tahu lah berapa lama. Dah 3-4 tahun lagi. Besok bila abang duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang besok. Sebab kita sedar semua sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa letakkan niat kerana Allah pada adik-adik sekalian. Termasuklah ni, saya tengok muka pun tadi ni. Ada yang datang bawa awek, tapi awek dia suruh duduk lain. Sebab kononnya kita nak syariah compliant. Kang balik kan tunggu kat tepi tiang tu tak? Jangan ya. Jangan no couple. Jangan. Dr. Zaharif dekat UKM dia sound pula. Tolong jaga batas hubungan. Dia sound. Iya. Apa-apa pun bila belajar kerana Allah, bila kerja kerana Allah, bila kahwin pun biar kerana Allah. Susah nak cari orang yang kahwin kerana Allah sekarang. Kalau tanya kenapa nak kahwin? Mak bising. Bising. Masa bila mak kau tak bising? Mak memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Bila beranak? Lelaki je nak kau. Tadi Ustaz Aslim buat tadi. Lelaki je nak kau. Bila anak perempuan? Lepas tu dapat orang, beranak je kau. Beranak ramai pun salah. Seorang tu kenapa nak kahwin? Umur dah banyak tu Ustaz. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin, nak tinggal saya je belum kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Segeram tengok perempuan tu. Lagi teruk. Susah nak cari. Kenapa kau nak kahwin? Tuan Imam, saya nak kahwin kerana Allah. Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Itu masalahnya. Ya. Hello, yang berhormat. Sampai hati abang. Yang berhormat. Yang Balik. Kita ditengok yang mulia ni. Sampai dah ayat dia. Yang hormat. Ya. Ini giliran saya, tolong jangan tunggu. Weh, ini bahaya. Dah. Jadi petua pun kena orang. Dia sama, abang sampai hati abang buat saya. Kenapa bang? Apa salah saya bang? Kerana Allah. Itu jawapan yang paling selamat. Aduh. Dah, saya bukan bagi idea. Saya kata. Tapi nak beritahu, sebabkan sementara umur kita dah lah tak panjang, jagalah amanah tu baik-baik. Benda tu yang Allah Ta'ala akan tanya. Ni kita orang duduk kat depan, tu santai-santai tu tak nak bagi berat sangat.
Sebab nanti kadang kalau cakap berat-berat, maka sesungguhnya kalau merujuk kepada kitab ini, dan kalau kita merujuk pada ini, maka sesungguhnya menurut nas yang telah tetapkan. Memang tinggal yang ni lah panel-panel di kehormatan. Pusing belakang orang dah tak tahu. Nah, tapi kita nak bagi betul kata Ustaz lah. Jadi yang penting ada manfaat. Walaupun sikit, buat balik. Betul. Sebenarnya, hidup yang sementara ni saya fikir-fikir kan, macam baru semalam kita sekolah tadika. Betul. Macam baru semalam. Ni makin lama bukannya makin pendek, makin kurang nombor, makin banyak nombor. Orang Malaysia ni, menurut kajian kalau umur 60 tahun itulah setakat dia. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra. 90 tahun tu gegar vaganza. Memang tak tahu, masa tu pun kau tak tahu lah rupa apa dah. Makna kata jangan kita lalai dan leka. Adik-adik semua. Ingat Allah banyak-banyak. Tuntut ilmu banyak-banyak. Tak lama lagi. Tengoklah. Adik-adik rasa, lambatnya. Bolehkah aku tak? InsyaAllah. Adik-adik pula yang akan duduk dekat pentas depan. Ya. Kan? Walaupun pukul kompang ke tak pukul tu nasib lah. Tapi dapatlah duduk depan. Paling tidak adik-adik akan ke depan sebagai pemimpin. Adik-adik akan ada di depan untuk mewarnakan mencorang pemahaman masyarakat di Langkawi ini, insyaAllah. Jadi adik-adik, memang malam ni kita boleh bersuka-suka, boleh bergalak-galak kan? Tetapi yang paling penting, saya nak pesan pada adik-adik dan semua, satu perkara lagi saya nak pesan, kita ada satu isu di dalam negara kita sekarang ini. Dia bukan isu COVID-19. Oh, tak faham. Dia orang Langkawi ni COVID-19 tak faham. COVID-19 boleh faham. Kan? Isu dia bukan COVID, bukan Omicron. Ni saya minta maaf, saya cakap ni bukan cakap isu politik, tak ada. Kenapa dekat dalam parlimen tu orang ni bercakap menjerit, orang ni duduk, orang ni bergaduh, kenapa? Kenapa dekat sampaikan ada satu tempat, satu negeri itu disebutkan sebagai sangka buruk, kenapa? Kenapa di sekolah tu anak-anak murid PDPR boleh tutup kamera walaupun cikgu mengajar seorang-seorang cikgu tu bercakap? Kenapa jiran dengan jiran tak jadi baik? Macam kita malam ni boleh sama-sama duduk sekali. Kenapa? Sebab kita ada satu krisis yang paling besar dalam negara kita. Untuk adik-adik semua ingat, iaitu krisis adab. Alhamdulillah, hari ni semua cukup beradab. Bila kita bercakap, semua dengar, gelak, tepuk, senyum dan sebagainya. Ini adab. Tapi ramai kat luar sana dah tak faham tentang adab. Tengok dalam Facebook, tengok dalam Instagram, tengok dalam Twitter, takut tengok. Komen-komen, majoriti orang Melayu beragama Islam, tak ada lagi dah kata-kata manis dalam memberi teguran. Tak ada lagi dah hikmah. Menanam tabu di dalam rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau sedikit ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Maksudnya apa? Kita dapat menormalkan keadaan kalau kita jaga adab kita. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk lobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tolong belajar tentang adab adik-adik. Semua orang kena tekankan adab pada anak-anak kita. Anak kita mungkin dia belajar tak dapat nak tinggi macam Profesor Madia, tak dapat macam kita semua, mungkin tak dapat. Tapi kalau adabnya baik, Allahu Akbar, orang akan sebut. Lalu depan kita tengah minum berempat, tumpang lalu bang, terus tanya, anak siapa tu dah tu? Tu tanya anak siapa? Tak tanya dia belajar kat mana, apa kelulusannya, gaji berapa. Tanya anak siapa? Sebab adab. Tapi kalau dia datang, weh, kau tahu tak rumah DO kat mana? Weh. Kalau tahu pun kita cakap, kau pergilah tanya orang lain, kita orang tak tahu. Sebab tak layak melayan orang yang tak beradab seperti itu. Kan? Jaga budi bahasa. Adik-adik, cakap dengan hormat dengan golongan orang yang lebih berusia. Hormat dengan orang lain, insya-Allah hidup adik-adik akan terjaga. Ingat, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Wallahu a'lam. Terima kasih. Puas. Puas tak? Puas ke tidak? Dan itu majlis kita dengan tasbih kifarah. Ini seorang lagi. Siapa pengurusi dia? Baiklah tuan-tuan dan puan, itulah dia satu penjelasan yang menarik daripada saudara Syamsul Tepat. Betul tuan-tuan dan puan, saya dan juga Ustaz Lah, Ustaz Haslin sebagai saksi.
yang beliau naik Viva. Azia. Dia tak cerita apa yang ada kat rumah dia. Baiklah tuan-tuan, walau bagaimanapun saya nak petik kata-kata beliau berkaitan tentang mana milik kita. Anak-anak ini milik kita. Anak-anak milik kita sebab doa mereka sampai apabila kita telah tiada. Ini bukan saya yang cakap, tetapi Nabi SAW. Pangkat bukan, harta bukan, tapi kalau pandai menggunakannya, kita akan dapat. Sebab kita tak boleh kata, saya tak tinggallah dunia ni, tak nak, dunia ni karut. Tak boleh. Sebab Abdullah bin Amru dia kata apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Cari dunia macam kau nak hidup selama-lamanya. Itu sebabnya hari ni saya promo abang yang sewa kereta. Abang Mirul. Saya promo saja, saya suka promo. Saya tak ambil 1 sen pun. Tak ambil 1 sen. Masa musim PKP, 1 sen pun tak ambil. Saya promo kek, saya promo makanan orang Melayu, orang Islam, kita semua saya promo. Tak kisah, saya tak ambil 1 sen pun. Saya anggap itu amal ibadat kita. Jadi, bayangkan tuan-tuan, saya promo Abang Amirul. Sebab dia kata masa 2 tahun PKP tertekan. Saya kata tak apa, kita promo. Hari ni dia kata, Ustaz, ramai betul. Sebab dalam Facebook pun saja, saya rasa dekat hampir 40,000 ke 50,000. Dalam Instagram saya pun dah check sangat. Tapi banyak. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak bagi orang Islam kita kaya. Sebab bila dia kaya, tengok masa baru-baru ni, masa susah, orang Islam kita yang kaya-kaya bagi duit. Jadi tak apa, kejar dunia. Macam kita tak mati-mati. Tapi ingat, kata Abdullah bin Amru, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tu tadi dia sebut tadi. Cari akhirat macam esok nak mati. Adik-adik yang saya kasihi sekalian ni, adik-adik orang muda-muda ni, pergi masjid kan, semayang macam esok nak mati dah. Lepas tu buat kerja macam biasa. Nak bawa boot ski, bawa boot ski. Tadi saya duduk dekat Cenang tadi, dia tengok depa duk main boot ski ya. Dia business boot ski. Dia pergi jet ski lah. Boot ski ke jet ski? Jet ski. Minta maaf lah, ya Allah. Abang jangan tengok gitu. Mati aku lagi, habislah aku kali ni. Tuan-tuan, sungguh dia bawa jet ski, bukan boot ski. Jet ski. Bayangkan tengah-tengah panas tu dia boleh semayang, ambil wuduk apa semua, dia semayang bawa bukuk panas-panas tu. Baju tak pakai. Baju tak pakai, pusat tutup sampai lutut. Dia semayang. Sah nak? Anak saya tanya, "Pak, apa dia tu? Semayang tak pakai baju?" Oh, tak apa, yang penting tutup aurat. Yang kecuali dia pakai bikini semayang, memang tak lepas Pakai spender semayang tak boleh Spender kat dalam tak apa. Tapi tuan-tuan perempuan, biar dia cari rezeki. Sebab apa? Rezeki itu akan menyebabkan kita boleh infak. Tuan-tuan, ni saya nak pergi ke Ustaz Asli, ni pusingan terakhir lah. Kita tak mau panjang-panjang, lepas ni kita nak balik semua. Nah, Ustaz Asli, ni lah. Sebenarnya tadi kita sebut, mana milik kita? Apa milik kita? Apa milik kita? Ini mudah. Terima kasih. Lagi pendek, lagi bagus. Apa yang pendek? Soalan tu lah. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Sebab memang ramai mana Datuk Datuk Tuan Dium, subhanallah. Saya ingat seolah lah kira yang umur 50 ke atas. Dapat sampai debat tadi, subhanallah, saya respect bicara beliau. Walaupun dengan perasaan rendah diri dengan azianya. Walau bagaimanapun, saya setuju dengan kata Datuk, belum tahu di mana rumahnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, 17 hari bulan Disember 2 minggu yang lalu, saudara Abdul Razak bin Majid yang berumur 50 tahun telah kematian isterinya dan 8 orang anaknya. Serentak mati. Isterinya Puan Nurul Naziah Buyung dan anak-anaknya Muhammad Raid Fatahi 10 bulan, Putri Nur Ain Syalwana 3 tahun, Muhammad Hidayat Hakimi 7 tahun,
Muhammad Rulkaizat Rizki 9 tahun, Muhammad Aizat Syazwan 10 tahun, Rozatullah 16 tahun, dan Muhammad Rozarul Amin 17 tahun. Balik daripada bersia-sia, dilanggar oleh lori, trailer dan mati, dan mayat mereka hancur. Tapi saya respect kepada saudara Abdul Razak Majid. Dia tidak meracau, tidak maki hamun dan sebagainya. Apa jawapan bila Astro tanya dia, Awani tanya dia? Terlampau ramai yang tengok. Nak buat macam mana? Tak boleh semua, tak boleh tengok. Inilah dah sedangkan dia. Kalau orang taman Seri Muda Orang merindui. kehilangan Apa? kapet, kehilangan sofa mahal, kehilangan kereta. Tapi saya rasa orang Langkawi tak ada nak terima kalau anak dia mati semua. Hanya seorang yang umur 14 tahun yang tak Sebab meninggal. terlampau ramai tengok. Lepas tu nampak semudah tentang Muslim. Maksudnya berapa orang? Jutaan. Satu dalam satu hadis Imam Bukhari sebut. Dia tutup. Jadi macam Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat mengambil nyawa anak si fulan. Bila malaikat ambil dan buat laporan kepada Allah, Allah tanya dah ambil ya. Apa dia orang kata? Dia kata ta'ajabna. Kami terpegun ya. Bila kami ambil nyawa anaknya, bapaknya berkata, Alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah. Allah nak ambil-ambillah. Tak ada masalah. Sebab ini anak milik Allah. due to limited character history, you are limiting. Wastarja' dan mereka dia mengatakan innalillah. Itu anak seorang mati. Abdul Razak 8 orang anak mati. Daripada umur 10 bulan hingga 17 bulan, tingkatan 5, 6 SPM tahun. Tentu saya renung anak saya, wallahi. Dan saya menangis kerana waktu ini saya pergi ceramah di camp kata Terasnawan, Regimen Askar Melayu Diraja. Dan saya balik malam tu on the way saya tengok rupanya anak orang kita meninggal dunia. 9 beranak. Waktu saya tengok anak saya 7 orang. Pada masa muda Datuk, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah uji dia. Dia bukan ustaz. Dia bukan tok guru. Dia bukan pahlawan dan panglima. Orang biasa je. Dan keretanya Proton Wira sahaja. Murah sikit daripada Asia. Tapi muslimin muslimat sekalian, dia boleh terima. Sebab dalam bahasa muda apa? Kita milik Allah. Tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian. Langkawi, Pulau Langkawi, Pulau Legenda. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan amanah Pulau Langkawi kepada orang Islam majoriti. Betul atau tidak? Oleh itu, kalau dah tahu dah ini milik Allah, jaga Pulau Langkawi dengan sebab baik mungkin. Boleh atau tidak? Pulau Langkawi, pulau yang terkenal seantara dunia. Orang Arab, Mak Saleh mari tengok pulau legenda Pulau Langkawi. Tuan-tuan yang duduk Langkawi ni lah, jagalah milik Allah. Pada dalam tubuh badan kita, Nabi suruh kita perkemaskan tubuh badan kita. Misai tak boleh panjang lebih 40 hari. Bulu ketiak tak boleh lebih panjang 40 hari. Kuku kita tak boleh panjang lebih 40 hari. Bulu ari-ari, bulu kemalan tak boleh panjang lebih 40 hari. Nak cerita dalam bab itu bagaimana kita menjaga identiti kekarismaan jiwa kita. Because of kita adalah milik Allah. Kalau semua milik Allah ni, mana milik kita, Ustaz? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas ayat 77. Yang mana Allah menyebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah
Allah pesan kat kita. Wahai sahabat-sahabat, anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa, pemimpin Pulau Langkawi. Kamu tontonlah akhirat. Kamu carilah akhirat dengan apa yang telah Allah berikan nikmat kepada dunia ini. Kita jadi semangat. Allah bagi duit, Allah bagi harta. Tuan-tuan, subhanallah, nak buat malam ni program bukan kecil punya kos. Sewa itu, sewa daratan beratusan, kena sewa, kena bayar, macam-macam. Kita nak cakap tiket kami boleh orang beli, bukan sikit, banyak tuan-tuan. Tapi kerana nak menjaga amanah Allah, Langkawi milik kita, kita tidak mahu malam ini disambut dengan benda-benda yang berbentuk kemungkaran dan kemungkaran. Setuju atau tidak? Subhanallah, subhanallah, terima kasih ya Allah. Kau telah beri petunjuk hidayah kepada orang Langkawi, datang dengan ribuan penduduk di dataran Lang, saudara pada dataran Siakap. Ustaz, Seri. Ya. Sebenarnya YouTube tak boleh tengok dah. Terlalu ramai orang tengok sampai dia blok. Masya-Allah. Siapa nak tengok tuan-tuan, malam ni orang tengok ratusan ribu. Diblok oleh YouTube. Punya dahsyatnya malam ni. Tahniah orang Langkawi. Takbir. Allah. Allah, tepuk. Boleh tepuk kan? Tepukkan gemuruh dalam tanah. Lepas tu saya kata terima kasih ya Allah. Tuan-tuan Datuk, Kemal dia kata, ada orang ke malam ni. Tapi alhamdulillah orang Langkawi memang betul-betul rindu pada majlis ilmu. Allahu Akbar. Taman syurga bukan dalam masjid saja. Di mana ada ilmu, di situ taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam bahasa mudahnya Allah pesan, orang Langkawi insya-Allah orang yang kaya raya. Tetapi jadikanlah yang dikatakan milik yang asli, yang original ialah, dalam bahasa mudah ialah apa dia? Iaitu gunakan harta kita ni ke jalan Allah. Tuan-tuan dan sekalian, saya Haslin bin Bahri, dilahirkan di Taipei. Saya diambil oleh nenek, saya duduk di kampung Simpang Bukit Temaga, Jalan Kuala Nerang Kedah. Muassasah tu dulu kami yang jaga, ronda dulu ada kekacauan sebentar. Saya mengaji sekolah menengah Pokok Senang. Sekolah Kebahasaan Gajah Mati Pokok Senang. Tiba-tiba macam Ustaz, macam Prof cakap tadi, saya mengaji sekolah biasa. Tiba-tiba dengan takdir Allah, Allah hantar saya ke Pakistan. Saya tak pernah bayangkan adik-adik. Ingatlah, saya setuju sangat dua orang katanya. Yang Datuk sebut, saya setuju sangat. Yang Sarah Sam sebut, setuju sangat. Doa orang tu. Betul. Jangan tak ada adab dan biadab. Walaupun tok saya, katok saya. Wallahi, apa tok saya dah buat kat saya. Tapi saya takkan klaim tentang tok saya buat kat saya. Tok rotan, tok marah, tok itu, tok ini. Tapi kesan dia nak bagi tahu, saya tak kata saya orang baik, tetapi saya bercuba untuk jadi yang terbaik. Tapi ada dua orang, Tuan Haji Muhammad Azmi dan Tuan Haji Mustafa. Mereka dua ni lah yang bantu Ustaz di Pakistan 7 tahun. Tuan-tuan, duit mereka lah darah daging saya. Saya ceramah malam ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Malam tadi di mana, malam kemarin di mana, malam besok pula forum di Puncak Alam. Dan ada program, hari-hari program. Ibu-ibu, saya tak boleh angkat tangan. Saya hanya berceramah. Saya jadi imam. Saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia boleh buat pahala tak? Tak payah angkat tangan. Sebab wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Dulu Datuk Wakelis saya nak jadi penyanyi. Tu terang cakap tak malu, nak jadi penyanyi. Lagu Rozana nak kepala otak. Kumpulan Sister, Iron Maiden, semua ada sebelah. Hell Awake, semua ada. Scorpion, when the smoke is going down. Dapat terkencing.
Tiba-tiba jadi ustaz pelik tuan-tuan. Kenapa? Sebab Ustaz Aslin bukan milik Ustaz Aslin, milik Allah. Allah bagi hidayah. InsyaAllah ni sama orang. Ni jahat ni. Dia pergi bakar apa anak kucing, pergi bakar itik ni. Dulu ni. Tu yang pak dia duk kalut tu, duk marah. Buah. Buah benda tu. Kat awal orang Selangor. Bini saya orang sebab berenam. Mak saya orang Taiping cakap belum cekedah. Anak saya buah. Awak nampak buah ni Bini saya macam kecil hati. Dia diam. Pasal pun bad mood period ke? Kau perempuan kalau period dia bad mood kan? Dia kata, bang, balik ke Selangor. Bang, mak tak patut cakap anak dan binatang. Dia kata, bila? Tu mak kata anak kita buah. Buah kan binatang. La ilaha illallah. Susah tak kerti bahasa ni. Nampak tak? Macam apa nama ni, orang Kedah, apa nama ni, pergi Johor, orang Johor makan nasi kenduri kahwin ni, kan letak buah neneh dalam mangkuk ada ayam, itu untuk cuci tangan, dia pergi rekah makan. Sedap mat ni. Yang pok-pok rewang ni, dia kata watu-watu dia. Ada dia tak buah neneh, buat main benda 3 biji. Orang untuk basuh tangan bodoh. Dia pergi rekah makan. Kalau ada toyu sedap. Tu tak reti bahan etnik ni payah juga. Nampak tak? Orang Kelantan kahwin orang Jawa. Orang Jawa ni sayur dia panggil jangan. Orang Kelantan jangan ni jangan. Jadi petua orang tua-tua baru kahwin. Sayur bayar ni jangan. Ni apa pucuk ni jangan. Nak cari pak mentuan dia lurus, tak cakap banyak jenis lurus duit. Nak mesra kononnya. Ini kopinya jangan. Nak bagi ini kopi ni namanya sayur. Kawan pula Kelantan tak makan pagi sudah. Masuk dalam bilik muka punya pedom. Pasal apa muka punya pedom? Tu pak demo tu. Belakang jangan. Jangan apa? Tu sayur jangan, pucuk baku jangan belakang tu. Habis apa tak makan? Tok makan semua tangan. Oh bodoh apa ni? Bini dia gelak kaki nak atas. Gini gelak. Macam lipat kena spray. Nampak tak? Punya ada bodoh. Tak kira bodoh terterang depan dia. Ni bahasa sudah. Kita lah orang Kedah sebut kopek duit. Pergi Kelantan pun merajang. Kita Kedah panggil buah hempelam. Nak kono-kono Kelantan sebut hempelam punya lain. Bunyi apa tu? Bunyi lain lah. Bunyi apa? Bunyi lain. Dia buat pahu. Begitu. Orang tak buat payah juga kan. Dia kata, mak pengidak. Lalah dia marah nak buah dalam korang ni. Dia guna buah juga. Itu apa sekalian. Dekat bahasanya, seperti yang saya sebut tadi. Dalam hidup ni, buatlah amalan banyak-banyak. Ya, seolah-olah kita ni dalam bahasa mudahnya, kita akan, orang kata apa, hidup kita ni dalam bahasa mudah ni, kita akan mati pada besok hari. Betul tuan-tuan. Buat tuan-tuan. Tegah insya-Allah. Siapa orang sini nak kaya raya, ingat Hadis Bukhari mengajar kita. Sahabat tanya Nabi, macam mana sedekah paling baik? Siapa-siapa yang bercita-cita nak jadi kaya, sedekah sampai kaya. Siapa-siapa yang nak kaya, sedekah dulu sampai kaya. Adik-adik nak berjaya, tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan berjaya, sedekah sampai anak tu berjaya. Jangan tunggu berjaya baru nak sedekah. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Ini kita takut tuan-tuan. Sebab tu dalam masa mudah tadi satu cerita bagus WhatsApp apa kata. Dia kata, saya tengok orang Bangladesh luar negara duduk di Taman Seri Muda. Depa tak kalut Datuk. Depa selamatkan diri dia orang dengan beg 2-3 beg. Tapi orang lain nak selamat sofa, nak selamat itu. Dia kata saya terbayang pada hari akhirat. Macam mana Allah akan soal tentang kita ni banyak harta. Betul. Dia orang tak ada harta, dia selamatkan dia punya beg je lebih kurang. Tomato, kentang, bawang merah, tinggal je buat tu kuat makan jenis tu. Tapi orang kita depan rumah mereka penuh dengan sofa, penuh dengan TV, penuh dengan peti ais, penuh dengan peti basuh. Nak beritahu tuan-tuan, kita kalut kalau kita dalam keadaan bagaimana duduk akhirat kelak. Sebab tu jadikan manfaat benda ni tuan-tuan sekalian
untuk kita mengejar yakni kebaikan pada hari kelak. Maka itulah milik kita yang asal yang sebenarnya. Moga-moga insya-Allah dengan pandangan-pandangan ini akan beri kekuatan. Ulang balik, Langkawi merupakan milik Allah. Tuan-tuan diberi amanah, jagalah Langkawi dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan, sebelum saya pindahkan soalan kepada Ustaz Abdullah Khairi dan seterusnya kepada Ustaz Syamsul Debat dan kita berakhir selepas itu, saya nak minta kita sama-sama ramai-ramai pada malam ni. Sebab kita nak masuk tahun baru dah. Saya sebut tasbih, saya minta semua sebut subhanallah kuat-kuat. Sebab malaikat bersama dengan kita sekarang. Yang kedua, saya akan sebut tahmid. Semua sebut alhamdulillah. Tadi saya sebut tasbih, subhanallah. Yang kedua, tahmid. Semua patut sebut alhamdulillah. Yang terakhir, saya sebut takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Saya akan jawab selepas ni. Tasbih, Subhanallah. tak berapa kuat. Malam ni kita di dataran Helang ni malu dengan malaikat. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pertama, tanda syukur kepada Allah. Pembantu saya bawa hantar WhatsApp, sekarang ini orang berkumpul dekat pavilion. Berhibur nak sambut tahun baru. Tapi alhamdulillah, kita di dataran Langkawi ini, kita sambut tahun baru dengan tasbih, tahmid dan takbir di samping ilmu. Itu satu. Nombor dua, kita bersyukur sebab YouTube sekat, tuan-tuan. Dia sekat tengok. Sebab apa? Dia tulis kat situ, this video is popular. Terlalu ramai. Bengong betul. Lagi popular patut kau buka lah orang tengok. Sebab lebih ratusan ribu tengok. Sampai dia tengok banyak sangat dia blok. Ini biasalah tuan-tuan. Kita orang ni bukan di Langkawi je. Kami dah buat banyak tempat. Di Negeri Sembilan, di masjid, apa nama, Masjid Sendayan, kami dapat kutip. Lebih macam ni lah. Sampai dia kata lebih dia ramai daripada solat Jumaat. Kutipan hampir 80,000 malam tu saja untuk masjid tersebut. Malam ni juga insya-Allah kita akan kutip untuk surau tsunami kita. Ustaz, bukan saja yang tengok ni di dataran. Ya. Kita dapat mesej tuan-tuan, mereka datang dengan perahu, dengan kapal. Ha? Dengan perahu. Mana bro? Ada sebelah semua dah dengar. Betul ya? Oh, dengar. Wow! Apa? Mereka dengar. Betul. Oh ya lah. Ha. Ya Allah tuan-tuan. Allah Akbar. Jadi maknanya kiri kanan saya dimaklumkan, terima kasih kepada PDRM kerana jaga lalu lintas, jaga semua yang hadir ni ikut SOP. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Dan kita nak terus kepada Ustaz Abdullah Khairi sebab malam ni kita nak bagi juga kutipan 5 minit. Ha? 5 minit. 5 minit. 5 minit. Jangan banyak-banyak sebab aku nak cakap apa ni. Nak bagi semangat kat semua yang hadir ni, kita nak bantu surau tsunami. Allah Akbar. Kalau Masjid Sendayan kita boleh kutip sampai 80,000, Langkawi ni yang ramai macam ni, kita nak bagi lebih kurang tu juga atau lebih. Allah Akbar. Untuk bantu apa? Nak bagi anak-anak muda di Langkawi ni jadi macam benchmark orang panggil apa? Serambi Mekah Langkawi. Allah Akbar. Silakan Ustaz. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya bina Ma'had Hafiz. Tapi bukan duit saya. Tuan-tuan siapa yang datang membantu, hanya datang dalam keadaan ayat liuk. Ayat liuk kan? Ustaz Aslin orang yang pertama. Dia main tempat saya. Dia ceramah, dia menyanyi. Suara dia sedap tuan-tuan. Dia menyanyi, dia ceramah, dia baca Al-Quran. Allahu Akbar. Kutipan malam tu saya, Ustaz Aslim dengan Ustaz Sabidin. 36,000. Kemudian Ustaz Syamsul Debat masa tu tak datang lagi. Tak main lagi. Ustaz
Datuk Dr. Izhar. Kita buat ceramah, dah ada dewan. Masa Ustaz Azlin tak ada dewan. Macam ni lah ni, Ustaz Azlin. Macam ni lah ada kemah, Allahu Akbar. Boleh buat ke? Dalam masa 2 tahun, terbina satu dewan serbaguna. Dr. Izhar datang. Alhamdulillah, orang bagi tuan-tuan rantai ni. Rantai sebesar ibu jari ni. Saya buat titi. Buat titi nak masuk sekolah. Alhamdulillah, lepas tu datang Ustaz Samsul Debat. Dia memang masa tu dia orang kuat. Dia memang pangkah saya. Ya, tapi kan dia datang. Orang kuat PWTC. PWTC masa tu ucapannya ratusan juta. Ya. Yang melihat. Ya. Masa tu dia tak pandang kita. Ya. Memang kurang ajar. Ya. Tapi alhamdulillah dia datang, dia support. Buat forum. Tuan-tuan, dengan izin Allah, sekarang ini Mahtafiz saya telah terbina hampir 5.2 juta. Tuan-tuan boleh pergi tengok. Ada kolam renang, ada chalet, ada kedai dobi, ada dewan badminton, ada gelanggang futsal, ada chalet, ada kuda, ada macam-macam lah. Ada kafe. Semua sumbangan orang. Orang Langkawi, saya turun daripada flight, tak jumpa rumah-rumah marhain ni. Tak jumpa. Padang Maghfirat, tengok hebat-hebat. Saya pergi dekat Mahsyuri, Allahu Akbar. Baru ni ditawar saya untuk beli tanah di Langkawi ni. Saya tanya berapa? 1 kaki Ustaz tahu apa? Jangan tanya. Memang tak mampu Ustaz. Saya sebut takut telur naik atas. Ini orang tahu nampak gazak. Memang tak mampu. Hebat. Kalau malam ni dapat 30,000 cap ayam tuan-tuan. Memang cap ayam. Yang ada ni, saya rakit tuan-tuan, bukan sikit yang malam ni. Ni ramai ni. Kita tak boleh buat kutipan bergerak sebab diarahkan. Tak boleh kutipan bergerak. Melanggar SOP. Tapi kita sediakan tabung. Mana tabung? Tabung kat mana tabung? Tabung ada. Tuan-tuan, tolong. Sama-sama kita pas. Kita pas. Kita dah mau bakat nasional. PAS UMNO sekali. Tuan-tuan bagi dekat PAS. Masukkan dalam tabung tu. Saya yakin tuan-tuan, Ustaz Idris akan puas hati malam ni. YB. Ya. Muhammad, minta maaf. Ya. Kita bukan diam dewan. Ya, saya tahu, saya bukan dewan. Hang kata nak kata apa? Aku nak kata apa? Aku suka aku. Okey. Baik. Okey. 5 minit. Okey. Tuan-tuan, tolong bantu. Bantu tuan-tuan. Saya yakin malam ni kita boleh dapat lebih daripada 80,000. Orang Langkawi ni, Ustaz, tiket kita free. Hotel dia bagi lagi. Hadiah. Makan lagi dia bagi free. Allahu Akbar. Memang hebat lah. Kita mana ada pergi ceramah yang lain, tiket dia bagi. Tiket kena bayar, hotel kena bayar. Lepas tu pula salam kait. Jangan tanya. Haram tunggu. Tapi orang Langkawi ni hebat. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, tolonglah. Tuan-tuan, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Sikit tanda syukur, banyak tanda kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bekal kita di akhirat. Jom bantu tuan-tuan. InsyaAllah saya yakin kita boleh kutip sebanyak mungkin di dataran Lelang ni. Tukarkan. Inilah dataran 31 Disember 2021. Dataran yang memberikan derma yang terbanyak daripada forum kami daripada tahun-tahun yang berikutnya. Dataran Langkawi. Boleh tak boleh? Boleh bu, boleh saja, tak jadi juga. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tu dia semangat daripada Ustaz Abdullah Khairi. Saya harap kepada semua yang hadir dapat ambil maklum. Saya pun tak dimaklumkan oleh pihak penganjur. Tabung ni duduk tak mana? Tu duduk gantung tu. Mana tabung? Ada. Ha? Okey, tabung tu ada. Dia letak tu, tabung-tabung tu. Kita pakat-pakatlah bantu. Saya harap ada pihak penganjur tolong jaga tabung. Sebab kami ni banyak kali dah. Hatta Ustaz Azhar Idrus pun dia selalu pesan. Tolong jaga sebab ada kes yang kutik-kutik sendiri, tengok ada uncang belakang lah kali masuk kereta dia jalan. Wah, ajak tu. Duit masjid pun kau sapu. Tuan-tuan, dah banyak berlaku dah tuan-tuan. Jadi tolong jaga, tolong jaga. Ada katanya ada 4-5 saja. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PDRM lah. Sekali lagi, sebab PDRM maklum lebih daripada
4,000 orang Allah yang hadir pada malam ni. Jadi ucapan tahniah kepada semua yang hadir. Tepuk kuat sikit. La ilaha illallah. Tu dia. Jadi saya nak pergi sembang lama-lama, terus nak pergi pada Ustaz Syamsul Debat. Kita ni tadi dah sembang tadi bab apa nama mana milik kita, apa milik kita. Lepas tu ni apa Ustaz Lah Khairi dah jogah banyak-banyak, aku lupa habis semua poin dia. Lepas tu ni sekarang nak balik kepada Ustaz Syamsul Debat berkaitan tentang keluarga bahagia. Ni last lah ni. Kita ni balik, kita tahu dah Ustaz Allah dah bagi tahu nak tarik anak-anak muda macam mana. Sekarang ni kita nak tarik keluarga biar keluarga bahagia agar kita tidak berlaku perceraian yang banyak sangat lah Ustaz. Wallahualam. Silakan Ustaz. Sebelum PKP, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. 13 minit. Sebelum PKP. Bila masuk PKP, jumlah itu berganda, meningkat. Sebab baru mereka tahu macam mana keadaan dia, duduk dalam rumah bersama-sama, pagi tak pergi kerja, tengok TV, bergaduh, isteri subuh itu, subuh ini, isteri menghadap seorang-seorang, suami tak buat apa-apa, macam-macam kes. Dan saya sebenarnya tak nak ulas panjang pasal keluarga bahagia ni sebab dia anti climax dah, macam lain dah penghujung. Tapi tak apa. Satu petua malam ni nak beritahu, Nabi dah pesan. Kebanyakan keluarga berpecah belah, salah satu faktor adalah faktor keuangan. Betul. Dan faktor keuangan ni Nabi sebut juga dalam bab sedekah. Saya nak support apa Ustaz Allah sebut. Nabi sebut sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Maknanya kalau kita tengok, tanyalah Dr. Izhar, kita daripada Bangi datang setiap hari sekali gunung, kita memang risau ni, hujan. Kajang, ya Allah, tengok air sungai yang tak pernah melempah, tiba-tiba melempah. Kan? Tapi di belah-belah utara ni, alhamdulillah nampak masih kering lagi. Panas lagi, alhamdulillah, terik lagi. Jadi kita doa banyak-banyak. Kita bukan nak cakap besar, tapi kalau boleh sedekahlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tabung tsunami itu sendiri dah ada sejarah ada sendiri. Macam mana tertegaknya surau tu atas dasar semangat nak bangkitkan kembali supaya syiar ni terus berkembang. Tak dapat bagi RM1, bagi 10. Tak dapat bagi RM10, bagilah RM100. Tak dapat bagi RM100, tanggalkanlah jam tangan tu. Tak dapat handphone tu, bagilah semua. Pandailah pihak jawatan kuasa nak tolak akad kedai tu besok, berapa dapat. Maknanya tak boleh bagi banyak, bagilah apa yang kita ada. Saya teringat satu kisah dalam bab sedekah ni. Sebab sedekah ni membawa kepada keluarga bahagia sebenarnya. Saya pernah dijemput ceramah di Sekolah Kebangsaan Benta di sempadan Kuala Lipis. Dia cakap dengan PA saya, dia kata dia combine 10 sekolah buat motivasi budak-budak PSR nak PSR. Masa tu PSR dia lagi lah. 10 sekolah combine. So PA saya tanya, okeylah, tapi bajet kami 300 je. Terangkat kening. Sebab tempat jauh. Jadi saya jenis kata saya jangan kita batal program. Mungkin adalah sebabnya bagi 300. Terdetik juga hati ni, jauh ni 300 ni, manusia biasa. Jadi saya kata, cuba tanya ada tak program lain sekali-sekali? Tak adalah pergi jauh. Lagipun ikan patin kat sana sedap. Pergi satu surau pun nak buat satu program, ada satu masjid buat program kes sekali kan. Rupa-rupanya Allah tunjuk kat saya. Bila pergi dekat sekolah ni, 10 sekolah yang calon-calon PSR ni, setiap sekolah tu calonnya seorang, satu sekolah ni, calon PSR ni seorang. Sekolah ni calon di PSR 2 orang. Maknanya memang sekolah SKM, sekolah kekurangan murid. Kat kampung tu budak dah tak ada. Dan guru-guru tu rupanya kongsi seorang sikit sebab nak panggil Syamsul Debat, itu yang dia boleh bayar RM300. Saya kata tak ada masalah. Saya okey je, saya kata. Jangan batal program sebab tak ada duit, saya kata. Tapi nak setuju tu jangan dikurangkan. Mana kata? Kan? Tak, tapi memang betul. Pada saya itu pun satu bentuk sedekah. Saya pernah ceramah, dia jengkau, dia kata kami tak boleh, tak apalah. Nanti saya lalu singgah saya ceramah. Tak ada bayar tinggi ke bayar apa. Ilmu Allah bagi ni pinjaman. Allah Akbar. Itu sebabnya dalam keluarga kita pun anak-anak, isteri, suami semua pinjaman. Nak bahagia, 5 kunci kita kena pegang. Kunci pertama, kunci rumah.
Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Lu fikirlah sendiri apa benda kan. Kunci rumah, maksudnya sistemkan rumah tangga kita dengan sistem Islam. Allah Akbar. InsyaAllah kita okey. Tak kisahlah pas ke pas, tak pas, pas lah. Kan? Yang penting Islam. Allah Akbar. Betul? Tanya Ustaz lah. Masa saya jumpa Ustaz lah dekat Mekah, masa first jumpa dia dekat Jabal Uhud dah. Uhud. Orang semua sama dia. Salah, bagi. Bagilah. Bagi dia. Bagi sini. Dia. Ni bukan orang kita ni. Jangan. Sabar ni. Saya, bila sampai saya ceramah di Kedah, saya terus tanya. Saya nampak ada banner Ustaz Abdullah Khairi. Masa tu first lah saya ceramah kat masjid tu. Saya kata Ustaz Abdullah Khairi, dia duduk dari mana? Nak pergi ke tempat dia? Jomlah saya bawa. Saya bawa lah. Saya tu datang. Saya serah diri, dia jumpa dia. Sebab saya nak tunjuk kat semua orang, atas dasar Islam, kita semua kena baik. Allah Akbar. Jangan gaduh-gaduh. Cukuplah. Apa orang buat pada orang Islam bila orang Islam ni berpecah? Jangan berfirqah-firqah, jangan. Jadi macam tu juga dalam keluarga. Sistemkan keluarga kita dengan sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Nabi pesan, cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut apa? Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tuan-tuan jangan pelik tau. Jumpa orang dia garu kepala dia. Saya kata pasal? Pening. Apa pasal? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau orang macam ni. Dia cakap. Rupanya dia dah biasa dalam bank dia 1 juta. Sekali tinggal 10 juta dia rasa miskin sangat. Cuba kalau contoh lah. Kan? Yang Muhammad Datuk tiba-tiba umum ni contoh tau. Bukan betul-betul. Contoh. Saya sebab saya gembira ramai yang datang malam ni. Jadi semua jangan balik dulu, tolong tinggalkan nombor akaun. Contoh. Kita akan bank in kan sebelum tengah malam ini. Sebagai hadiah kepada semua. 500,000 seorang. Contoh. Jangan kau tuntut tau, ni contoh. Rasa ramai yang berhenti kerja esok. Sebab pada kita banyak sangat kan. Tapi pada setengah orang 500,000 ni tak banyak. Saya pernah jumpa ada satu rumah Datuk Seri sahabat kita. Saya tanya, Datuk, mahal rumah ni kan? Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4.2 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab ni? Lain macam tu. Saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Ustaz kena beli rumah ini time dia Ustaz. Rumah tengah murah sekarang ni. Ya, berapa? 1.2, 1.3. Kau mengucap sikit je kata dia. Ada satu datuk tu. Dia bagi saya makan dekat Kajang rumah dia. Ustaz, cuba saya rasa kopok ni. Kopok tu ada. Dekat Petronas pun ada kopok tu. Saya pun makan. Sedap lah kopok ni. Itulah. Isteri saya pun cakap sedap. Langsung kita beli kilang. Apa kaitan kau beli kilang tu? Dah sedap kau belilah kopok tu banyak-banyak. Sampai kau beli kilang tu apa pasal? Tapi itulah bahasa orang kaya. Dan mereka bukan melagak. Tapi itu bahasa dia. Kita jangan minta kaya. Tapi mintalah bahagia. Sebab satu hari nanti bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya, tapi dinilai dengan bahagia. Tuan-tuan ingat kita orang empat-empat ni kisah sangat bayar berapa? Tak ada. Kalau dia orang pakat kan, pakat-pakat tak apalah, kita semua tiga-tiga tak terima bayaran semua tolak kat Samsung. Dia orang tak kisah. Berubah muka sabar aku. Ni contoh. Mana sahabat kau? Contoh. Dah. Macam. Ada tiga ada semua. Dah. Maksudnya nak beritahu. Kalau habis 3 aku sumpah jadi batu. Ada lawan kami kita lah kawan-kawan. Tapi nak beritahu sebenarnya kita orang memang cari alasan nak duduk sekali. Betul. Mana pernah forum online cecah juta-juta kami berempat lah kita buat tu. Saya kata, macam mana kita tu bila nak jumpa. Akhirnya malam itu yang nak sangat tu. Terima kasihlah kepada penduduk Langkawi yang merealisasikan hasrat kami bersama pada malam ni sebenarnya. Membuka satu fenomena baru. Tahniah orang Langkawi. Bagi tepukan gemuruh. Hebat orang Langkawi. Maknanya saya dah nampak dah. Program forum ni memang kena jadi program tahunan. Kalau boleh maintain panelis dia. Dan bayarannya. Itu yang kedua.
Dari segi kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Hala tuju pemanduan keluarga kita. Bawalah ke arah yang diredai oleh Allah. Amin, amin. Ya? Dan bila tadi disebutkan yang mana satu milik kita, simple ya tuan-tuan. Surah Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia. Tak dapat semua, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan nak yang mana? Allah. Kejarlah akhirat tu, sebab malam ni tabung surau tsunami tu, bagilah, itulah saham akhirat kita. Allah. InsyaAllah. Nanti besok masuk dalam kubur, tengok apa salah bawa salah kubur aku ni. Apa aku tak adalah baik sangat. Rupa-rupanya malam tu kat dataran Lang tu ada rekod dia paling ikhlas, RM10. RM10 dia bagi. Kalau aku tahu RM10 boleh lapang kubur aku macam ni, tentu aku bagi semua hartaku. Tapi masa tu dah terlewat. Jadi bagi tuan-tuan dan saudara. Yang keempat, kunci syurga. Nah, kunci syurga, nak masuk syurga ni hanya dengan satu tiket dan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Dan malam ni, kita duduk ni pun satu ibadah sebenarnya. Ya, ibadah. Ibadah ni ada dua, satu ibadah khusus, ibadah umum. Lepas ni buat apa-apa pun, niat kerana Allah. Ya. Contohlah kami berempat lancarkan tabung, nak bantu ibu-ibu tunggal langkawi. Contoh. Ibu tunggal je, nak yatim pun dia tak nak bantu, ibu tunggal. Contoh. Kami berempat umumkan. Kami tubuh satu persatuan, PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Kita pun bagi bantuan. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Itu dia. Tapi kalau ada orang cakap, aku dapat tubuh persatuan ni, dapat selfie jadilah, dapat pahala selfie. Tapi kalau contoh dalam bagi-bagi bantuan tu, cara pun nak kena betul. Tiba-tiba Dr. Izzah Arif kata, okay guys, Ustaz Slin, Ustaz Lah, Hamsul Rebat, rumah yang last ni korang tak payah pergi, aku cover. Wah, apa hal kita tak boleh ikut? Rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Muka dia contoh. Kau cakap aku live. Bini aku tengok. Aduh. Tuan-tuan, di kalangan kami ni, yang paling takut bini inilah dia. Live. Tapi tak apalah. Tapi maknanya nak beritahu, mesti niat kerana Allah. Allah Akbar. Ya, dapat pahala ibadah. Malam ni kan Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Ini semua ni, ikut jalan ke syurga ni. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan begitu juga yang kelima, saya kata kunci spare. Maksudnya, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci.